Hello, assalamualaikum semua. Welcome back to Finivision YouTube channel di mana kita akan membahaskan pop culture yang aku layan. Dan dalam video kali ini, this is not about Marvel. Tidak, bukan about DC. Ini adalah salah satu franchise yang aku mula meminati, iaitu franchise Dune. Di mana spoiler alert kepada korang semua yang belum lagi menonton Dune Part 1 dan juga Dune Part 2, korang boleh tutup dulu video ni lah. Tapi kalau korang tak kisah sangat tentang spoiler apa semua, boleh je lah teruskan. And then lepas aku buat video ni, mungkin korang boleh tengok Dune dekat Pawagam ataupun tengok dekat Netflix. Dune Part 1 tu dah boleh tengok dah. Okay? So dalam video kali ni aku akan menjelaskan berkaitan dengan dunia Dune itu sendiri. But first and foremost, aku nak bagi tahu satu disclaimer jugalah, di mana aku ni baru saja nak start memahami dunia Dune ini. So katakan aku ada bagi tahu misinformation ataupun benda-benda yang error berkaitan dengan universe Dune ini, please let me know dekat komen. Aku still lagi buat research lah tentang kewujudan dunia Dune, macam mana Dune ini tercipta, Arrakis macam mana, padahal sama je kan. Terimalah kekurangan aku ni. Dan aku ada juga tanya Abang Nick dan juga Abang Munif daripada Buzzpop untuk aku buat research lah untuk pemahaman aku tentang universe Dune ini. Okay, so betulkan aku kalau aku silap dekat ruangan komen kat bawah. Okay, I try my best untuk providekan konten yang menghiburkan lah untuk korang semua. Okay, so let's start untuk Dune. May thy knife chip and shatter. So untuk pengetahuan korang semua, cerita Dune ini sebenarnya dia datang daripada satu buku ataupun satu novel yang ditulis oleh Frank Herbert pada tahun 1965 sampailah 1985. Satu jangka masa yang agak panjang jugalah sebenarnya. Tapi malangnya masa 1985 tu, Frank Herbert sudah disahkan mati, dan ceritanya pada waktu itu tergantunglah masa tu kan. Dan sejurus pada tu, anak kepada Frank Herbert, if I'm not mistaken, dia sambung penceritaan ini dan menghasilkan beberapa buah buku lah. Tapi original buku untuk cerita Dune ini hanyalah 6 buku saja. Bukan 6 buku ni saja, ada juga buku-buku lain yang berkaitan dengan Dune, macam maklumat-maklumat tambahan untuk universe Dune ini, dan termasuklah dengan ensiklopedia untuk cerita Dune ini kan. Lepas tu pula ada informasi-informasi yang belum lagi diselesaikan dalam universe Dune ni. Ada persoalan-persoalan yang masih lagi bermain di minda orang-orang yang membaca buku Dune ini. Antaranya mungkin bagaimanakah sandworm boleh ada dekat Arrakis, dan banyak lagi lah persoalan-persoalannya. Tapi kita letak tepi benda tu dulu, kita pergi kepada basic dahululah. Dan juga untuk pengetahuan korang semua, cerita Dune ni sebenarnya dah ada pada tahun 1984, first film lah. Dan Marvel Comics, tak silap aku, ada keluarkan juga komik untuk universe Dune ini, tapi tak lama pun, if I'm not mistaken lah. Okay, so itulah dia punya background sikit untuk universe Dune ini. Tapi macam mana Dune yang dilakonkan oleh Timothée Chalamet, Zendaya apa semua ni boleh bermula at the first place? Yang tu aku nak ceritakan dalam video. So, cerita untuk Dune ini sebenarnya bermula berpuluh-puluh ribu tahun yang lepas lah. Dan untuk pengetahuan korang semua, ada dua fasa yang korang perlu tahulah, iaitu BG ataupun dia punya ayat penuhnya Before Guild, dan juga AG, After Guild. Dia punya timeline ini agak berbeza dan mungkin akan memeningkan korang lah, sebab dia tak disukat melalui tahun Masihi dah masa ni. Dia disukat melalui tahun sebelum ada Empire baru dan selepas Empire baru lah. Dan tak selaku the total penjelajahan dunia Dune ini semua, daripada dia beralih daripada bumi pergi ke Dune apa semua tu, memakan masa dalam 34,000 lah, if I'm not mistaken. Okay, so itulah dia punya general basic dia. Dan ni aku nak bagi tahu macam mana orang-orang Dune boleh berada dekat Dune dan sebagainya. Okay, so masa abad 21, iaitu era sekarang lah, pada 2001 hingga 2100 tu, manusia-manusia yang berada di planet ataupun dikenali sebagai Terra ni, diorang semua ni macam dah advance tau. Diorang punya teknologi ni dah quite advance, sehingga kan mereka memilih untuk bukanlah meninggalkan bumi, untuk pergi keluar daripada bumi dan menjelajah planet-planet di luar sana. Tapi pada waktu ini, masa diorang menjelajah dan juga menjajah planet luar sana tu, masih lagi ada orang lah dekat planet bumi tu sebenarnya. Dan beberapa ratus tahun kemudiannya, populasi manusia dekat planet bumi yang dikenali sebagai Terra itu semakin berkurangan. Tetapi macam aku cakap tadi, lepas dalam beratus-ratusan tahun itu manusia pergi menjelajah di dunia-dunia luar, planet-planet luar tu, mereka sudah pun bertapak di beberapa planet. Okay? Tapi walaupun mereka sudah pun bertapak di beberapa planet di alam semesta tu, dalam solar system tu, manusia dekat planet bumi ataupun planet bumi
bumi itu sendiri masih lagi dikenali sebagai imperial capital, yang dikenali ataupun bahasa mudahnya mereka masih lagi memerintahlah pergerakan-pergerakan orang yang pergi ke planet-planet luar. Maksudnya dekat solar system tu seolah-olah orang yang berada dekat bumi tu yang memerintah pada waktu itu masih lagi mempunyai kuasa terhadap sistem, terhadap peradaban, terhadap organisation dan sebagainya lah. Until one day, aku tak ingat berapakah tahun lepas pada tu, ada satu asteroid yang sangat-sangat besar telah pun menghentam planet bumi pada waktu itu, yang mana telah menyebabkan kepupusan manusia di planet bumi. Tapi nasib baiknya mereka kan sudah pun hantar ratusan ribuan orang yang berada keluar daripada planet bumi. So dekat planet-planet dalam solar system tu dah ada manusia-manusia yang duduk. Tapi selepas planet bumi tu dihentam oleh asteroid yang sangat-sangat besar, dia orang punya pemerintahan dekat bumi tu sudah pun beralih secara paksa relanya, sebab yelah macam mana nak kontak dengan orang kat bumi sebab selepas dihentam daripada asteroid tu. Dia orang beralih kepada satu planet ni yang dikenali sebagai Ceres. Lepas tu mungkin korang akan question kan, lepas planet bumi tu dihentam oleh asteroid tu, adakah planet bumi ni hancur dalam cerita Dune ini? Sebenarnya tak hancur pun, cuma dia dah menghancurkan peradaban manusia dekat planet bumi. Beberapa ratus tahun selepas pada itu, planet bumi dia kembali ada pokok, ada lautan dan sebagainya. Tapi Imperial ataupun aku lupa sikit apa nama tu, Imperial Capital pada waktu itu yang berada dekat planet Ceres yang masih lagi dalam solar system tu, dia telah mengarahkan ataupun membuat satu keputusan untuk membuat planet bumi tu hanyalah sebagai satu planet national park. Maksudnya planet itu bukanlah satu tempat untuk dihuni lagi oleh orang ataupun developkan peradaban baru dekat planet bumi. Tak boleh. Itu hanyalah seakan-akan seperti planet persinggahan saja. Dan di bawah pemerintahan dekat planet Ceres itu, mereka telah memperkenalkan Empire of Ten Worlds. Dan right after that, 5,000 tahun macam gitulah manusia semakin berkembang pesat, dan diorang ni declare, yang ada dekat Ceres ni declare sebagai ketua kepada Empire of 1,000 Worlds. Pada waktu ini mungkin korang cakap 1,000 Worlds itu represent kepada planet bumi, jumlah planet yang ada ke? Tak juga. Sebenarnya menggambarkan yang masa ni manusia dah bertapak dekat banyak planet, walaupun jumlah yang tak ada jumlah yang diketahui secara spesifik ataupun secara umum lah. Akan tetapi disebabkan mereka ni dah sampai ke Empire of 1,000 World ni, ada kekurangan yang terbesar lah, di mana mereka ni, orang yang in charge dekat planet Ceres itu, mereka rasa sukar ataupun susah gila nak kontrol empire-empire lain ataupun planet-planet yang lain lah, sebab mereka sukar untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Dan disebabkan gagal untuk berkomunikasi secara baik, telah berlakunya satu rebellion yang sangat-sangat besar, di mana ada orang ataupun ada segerombolan orang-orang yang tak puas hati dengan pemerintahan Ceres ini, telah berpaling dadah dan menghancurkan pemerintahan Ceres pada waktu itu. Ceres ni bukan orang, Ceres ni nama planet, tapi yang menjadi kerajaan pusat adalah planet Ceres itulah. So pada waktu itu disebabkan rebellion ini, orang telah menyerang Ceres dan Ceres telah kehilangan dia punya kuasa. Dan disebabkan serangan ini, pada waktu ini manusia telah menghadapi satu fasa yang dikenali sebagai Dark Ages. Masa Dark Ages ni, sebabkan tak ada satu kerajaan pusat yang sangat-sangat besar, emperor yang sangat-sangat besar, terlahirlah lagi beratus ribu, tak silap aku, bukan beratus ribu, tak silap aku 4,000 emperor yang terlahir ekoran daripada serangan ke atas planet yang bernama Ceres itu. Maksudnya sekarang ni ada banyak gila leader yang nak lead dia punya planet dan sebagainya lah. Dan seperti mana yang aku katakan tadi, punca kegagalan empire dekat planet Ceres itu adalah mereka semua ni 10 ataupun 1,000 empire tu tak dapat berhubung dengan baik lah. So ada seorang mamat ni yang dilahirkan pada waktu itu, dan juga dia macam ada proposekan satu idea untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pada era planet Ceres itulah, iaitu apa yang dia pamerkan sebenarnya adalah satu efek yang dikenali sebagai Holtzman Effect, dan juga telah developkan satu teori, iaitu satu kapal yang dikenali sebagai Holtzman Drive ini, di mana kapal ni dia dapat travel lagi cepat daripada kelajuan cahaya lah pada waktu itu. In the meantime juga, pada waktu ini planet yang dikenali sebagai Arrakis ataupun nama yang kita kenali Dune sudah pun ditemui, dan pada waktu ini manusia dah tahu ada satu kewujudan ataupun satu raksasa
yang menghuni planet Arrakis itu, iaitu sandworm lah, ataupun nantilah aku lebih pergi detail pasal planet Dune itu sendiri. Dan dalam beberapa ribu tahun pada waktu itu berlakulah the rise and the fall of the golden age untuk humanity, untuk kemanusiaan, di mana pada waktu ini manusia dah berada dalam satu fasa yang sangat-sangat peak. Dia punya teknologi sangat-sangat advance, tapi dia naik dan turun lah sebanyak 2 kali. Tapi disebabkan tamadun manusia pada waktu itu memang sangat-sangat advance, teknologi yang sangat-sangat advance yang membantu memudahkan kehidupan manusia dalam seharian, kehidupan mereka semua ni. Ada satu kekurangan yang besar lah, di mana pada waktu itu terlahirlah satu AI ataupun artificial intelligence yang dikenali sebagai Ominous. Okay, so Ominous ni dia adalah satu AI yang sangat-sangat berbahaya, yang telah pun mengancam kemanusiaan pada waktu itu. Sebab masa tu orang terlampau depend orang terlampau bergantung pada mesin, semua benda nak buat kerja semua bergantung pada mesin, sehingga kan mesin berpaling tadah dan cuba untuk mengawal manusia, sehingga kan ada juga orang-orang yang menggunakan AI ni untuk menghentam manusia juga. So macam ada berlakunya satu peperangan galaktik yang besar lah di antara manusia dan juga mesin AI pada waktu itu, yang mana sebenarnya benda ni, proses peperangan ini sebenarnya dikenali sebagai Butlerian Jihad lah. Di mana dalam Butlerian Jihad ini manusia-manusia bertempur dengan mesin AI itu selama beratus tahun kot. Sorry, aku tak ingat in detail beratus tahun ataupun ribu. Aku rasa dalam beratus tahun macam gitu je Butlerian Jihad ini berlaku. Dan selepas Butlerian Jihad itu berlaku pula Battle of Corrin, di mana dalam Battle of Corrin ini AI yang dinamakan sebagai Ominous itu sudah pun mati dan juga tewas di tangan manusia yang bangkit ekoran daripada tiada siapa yang mampu untuk menggantikan manusia ataupun umat manusia lah, senang cerita kan. Malah robot-robot AI semua tak boleh pakai kan, macam gitu kan. So ada orang yang in charge pada waktu ini telah menyerang Ominous ini menggunakan tenaga bom atomik lah, macam roket, peluru berpandu yang sangat-sangat banyak untuk menghancurkan Ominous ini. Dan secara tak langsungnya tentera-tentera AI pada waktu itu sudah pun hancur, sudah pun mati dan juga dikalahkan. Dan ekoran daripada Battle of Corrin ini sebenarnya telah pun mereka manusia yang wujud pada waktu itu telah memperkenalkan satu undang-undang yang sangat-sangat kena patuhi, iaitu selepas ini, dunia yang kita bakal ciptakan selepas ini ataupun tamadun yang kita akan teruskan selepas ini, kita tak akan guna AI langsung, kita tak akan guna artificial intelligence langsung, kita akan teruskan kehidupan kita tanpa teknologi AI. Mereka masih lagi menggunakan teknologi, cumanya AI, contoh AI benda-benda macam suara kawal-kawal itu, semua benda tu dah tak boleh, diharamkan untuk guna dalam peradaban baru. Dan selepas tu beberapa ratus tahun ke puluh tahun, sorry aku tak ingat, aku memang teruk dengan tarikh-tarikh ni, ada satu penemuan sebenarnya, penemuan pengembaraan yang dikenali sebagai hyperspace, yang mana pengembaraan hyperspace ini menggunakan satu bahan yang sangat-sangat terhad, limited dan sukar untuk dijumpai dan memperolehinya, iaitu satu bahan yang dikenali sebagai spice melange. Okay, spice melange ni merupakan macam bahan rempah ratus lah, yang mana dapat memberikan manusia kelebihan lah, kelebihan daripada segi badan dan juga untuk dia punya kapal untuk travel through, dia mampu untuk travel dengan kelajuan melebihi cahaya pada waktu itu. Yang mana untuk pengetahuan semua, kalau semua mesti pun dah tahu, spice melange ni dia berasal daripada Arrakis ataupun dikenali sebagai Dune. Dan untuk mengawal semua perdagangan ataupun bisnes-bisnes yang berkaitan dengan spice melange, apa semua itulah, bla 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 semua tu, telah mereka wujudkan satu organisasi ataupun satu company untuk in charge benda-benda ni semua, iaitu CHOAM. Okay, CHOAM. Okay, sebelum aku nak ceritakan berkaitan dengan pemerintahan baru yang bakal bermula ini, ada beberapa karakter yang korang patut tahu secara umumnya lah, iaitu contohnya kita ada karakter Mentat. Okay, Mentat ni merupakan manusia komputer untuk analyse data. Contohnya sudah pun ditunjukkan dalam Dune yang pertama, Dune Part 1 itu, di mana Duke Leto Atreides mempunyai seorang Mentat yang mampu untuk mungkin meramal cuaca, mungkin meramal bukan meramal lah, bagi tahu berapa
berapakah jumlah bilangan tentera Atreides. So basically Mentat ini merupakan manusia komputer yang mampu untuk analyse data dalam kepala otak dia lah, berkaitan dengan nombor, accounting ke, cuaca ke, macam gitulah. Dan masih benda tu bukan AI, okay? Itu hanyalah manusia komputer. Lepas tu pula ada satu lagi persatuan ini yang dikenali sebagai Bene Gesserit. Okay, Bene Gesserit ni merupakan satu kumpulan persaudaraan wanita-wanita yang ada kelebihan ataupun ada keupayaan luar biasa lah. Di mana tak silap aku, Bene Gesserit ni dia bermula sebelum Empire baru ni, Empire After Guild ataupun AG tu. Dia bermula sebelum tu, di mana ada seorang perempuan ni, tak silap aku masa Butlerian Jihad itu, mereka dia macam temui seorang Bene Gesserit lah yang mampu untuk mengawal seseorang. Bila dia bercakap sesuatu, contoh kita cakap silence, so orang tu akan diam. Contoh tolong bagi aku kopi tu, orang tu akan bagi aku kopi. Yang macam itulah Bene Gesserit ni. Dan Bene Gesserit ni sangat penting kepada bukan ekosistem lah, kepada sistem manusia, sebab Bene Gesserit inilah yang akan memberi guidance kepada manusia-manusia untuk beralih ke hadapan lah. Dan Bene Gesserit juga in charge untuk menghasilkan genetik-genetik baru yang mampu untuk memperbetulkan peradaban manusia. So basically mereka ni dikenali sebagai witch ataupun ahli sihir. Dan ada satu misi untuk Bene Gesserit ni, yang mana dia orang nak memperkenalkan satu watak ni ataupun satu role yang dikenali sebagai Kwisatz Haderach. Okay, Kwisatz Haderach ni nantilah aku explain detail pasal Kwisatz Haderach tu. Dan seterusnya kita ada ni kita ada Navigators. Okay, Navigators ini merupakan satu macam mesin macam gitu, yang mana ianya menggunakan spice melanjir itu untuk travel hyperspace dengan selamat lah. So basically, kalau kan tadi aku cakap diorang ada cipta satu device ataupun satu kapal untuk travel dengan kelajuan yang lebih pantas daripada cahaya tu, mereka memerlukan navigators, dan satu lagi mereka memerlukan satu teknologi iaitu Holtzman Drive pada waktu itulah. Okay, so selesai secara basicnya untuk Before Guild, BG yang aku mention tu. Dan aku dah mention dah macam entiti-entiti yang berkuasa dalam cerita Dune ini. Seterusnya kita beralih kepada After Guild, iaitu tahun baru untuk dunia yang baru. Okay, untuk New Age of Humanity ni, dia ada 3 persatuan lah, persatuan secara umum yang akan merangka plan yang akan memajukan lagi tamadun manusia lah pada waktu ini. First thing first, kita ada The Landsraad. The Landsraad ni merupakan seolah-olah bangsa-bangsa bersatu dekat dunia galaktik, yang mana tujuan Landsraad ni adalah untuk membincangkan tentang peradaban manusia, membincangkan tentang misi-misi yang penting, misi-misi yang global, misi-misi yang besar. Secara umumnya untuk meeting lah basically. Tapi sebenarnya untuk Landsraad ni dia ada tujuan lain, tak silap aku untuk membentuk rumah-rumah juga, houses yang ada dalam dunia Dune itu sendiri. Seterusnya juga kita ada Imperial Throne. Okay, Imperial Throne ini yang mana kalau antara 3 yang aku nak mention ini, dia boleh katakan antara yang berkuasa jugalah. Yang pada waktu itu yang berkuasa adalah House Corrino yang diketuai oleh Emperor Shaddam yang keempat. Bila masa dia orang Emperor Shaddam ini berkuasa adalah apabila tamatnya Battle of Corrine. So pada waktu itu, contoh korang tengok dekat dalam cerita Dune Part 2 ataupun Dune Part 1 tu kan, kita tahu dia orang dah sebut nama Emperor. So Emperor Shaddam inilah yang berada di atasan daripada houses untuk Atreides, Harkonnens dan sebagainya lah. Last but not least, aku boleh katakan satu persatuan ini yang memang sangat-sangat berkuasa dalam universe itu sendiri, dikenali sebagai Spacing Guild. Okay, kenapa Spacing Guild ini sangat-sangat berkuasa? Adalah disebabkan mereka inilah yang in charge untuk hasil pemerdagangan, lepas tu kos apa semua, banyaklah detail untuk Spacing Guild ini. Lagi-lagi diorang ni juga in charge untuk perbankan dan juga satu spice ataupun bahan yang sangat-sangat ternama, yang sangat-sangat mahal pada waktu itu, dikenali sebagai spice melanjir. Okay, so bahan inilah yang digunakan untuk mereka travel through travel hyperspace lagi cepat daripada masa lah, kelajuan cahaya. Okay, so itulah 3 nama yang aku sebut tu. First thing adalah The Landsraad, Imperial Throne dan juga Spacing Guild. Okay, untuk persatuan dah settle, kita pergi kepada rumah. Okay, untuk pengetahuan korang semua, rumah
rumah-rumah ataupun houses dalam universe Dune ini sebenarnya ada banyak, tapi ada main houses lah. Antaranya yang sudah pun diperkenalkan dalam movie, kita ada House of Atreides, yang mana House of Atreides ini bertapak dekat satu planet yang dikenali sebagai Caladan lah. Dan pada waktu ini Caladan ataupun House of Atreides ini diketuai oleh seorang ketua, seorang boleh katakan seorang leader yang sangat-sangat bagus sebenarnya, iaitu Duke Leto Atreides, yang mana planet Caladan ini dia punya geographic structure dia adalah kebanyakannya adalah laut lah. Dan antara benda-benda yang kau boleh harvest ataupun hasilkan dekat planet Caladan ini, kau boleh buat wine, kau boleh buat apa lagi tak banyak sebenarnya, walaupun diorang ada laut yang sangat banyak, tapi tak banyak daripada hasil tanaman yang diorang boleh buat. Lepas tu diorang Caladan ini, planet Caladan yang House of Atreides ni duduk, diorang lack of industrial punya proses lah. Yang keduanya kita ada House of Harkonnen, yang mana dia orang punya rumah ini terletak dekat satu planet yang dikenali sebagai Gaidi Prime, yang mana diketuai oleh Baron Vladimir pada waktu itulah. Yang mana orang-orang dekat Gaidi Prime ni ataupun Harkonnens ni, mereka ini merupakan bangsa yang sangat ganas. Even mereka punya pemerintahan ini memang sangat opresif dan sangat orang kata autokratik. Memang sangat-sangat kejam lah. Contohnya macam kalau kau buat silap, kau mati je lah, peduli apa aku. Benda tu dah jadi satu natural habitat untuk orang-orang Harkonnens ni. Dan bear in mind, orang-orang Harkonnens ni bukanlah alien ke apa, mereka ini adalah manusia. Dan tak salah aku, struktur ataupun geografi untuk planet Gaidi Prime ni, dia terletak dekat mana aku tak ingat in detail, tapi ada perubahan daripada segi cahaya tau. That's why dalam cerita Dune Part 2 itu ada scene yang mana mereka putih-putih betul, sebabkan exposure cahaya matahari ke apa, macam gitulah, ada kaitan. Aku tak baca in detail lagi. Next stop, kita pergi kepada tempat yang sangat-sangat ternama yang menjadi tunjang kepada penceritaan ini, adalah dikenali sebagai Arrakis ataupun Dune, yang mana dihuni oleh orang-orang yang dikenali sebagai Fremens. Sebenarnya Fremens ni, macam mana orang-orang Fremens ni ada dekat Arrakis, sebenarnya ada dua orang watak, tak salah aku, lelaki dengan perempuan yang duduk dekat Arrakis ini, dan mereka mula macam membiak macam gitulah. Correct me if I'm wrong, kalau kau ada salah info ke apa, tolong betulkan aku. So diorang ni macam berkembang dekat Arrakis itu dan mulakan tamadun dekat Arrakis itulah. Dan Arrakis ni dia punya geografi tu sangat-sangat ekstrim berbanding daripada planet-planet lain lah, daripada Gaidi Prime, Caladan. Arrakis ni paling ekstrim sebabnya cuacanya yang sangat-sangat panas. Tapi kita go in depth lagi pasal Dune sebentar nantilah. Seterusnya kita ada House of Corrino, yang mana bertempat dekat kaitan lah. House of Corrino ni merupakan ni lah Emperor lah sekarang ni. Emperor, ataupun kita boleh kata dia orang ni menjadi Emperor selepas Battle of Corrin yang aku mention sebentar tadi, yang mana House of Corrin ini mempunyai satu benda yang sangat-sangat powerful berbanding daripada houses yang lain, iaitu tenteranya yang dikenali sebagai Saudaka Army. Memang sangat power, dia orang punya teknologi juga advance juga untuk House of Corrin ni. Last but not least yang aku boleh mention, sebenarnya ada lagi House of Fremen, tapi aku tak nak mention pasal dia. Aku nak mention pasal House of Bene Gesserit. Dia bukan House of Bene Gesserit, dia Bene Gesserit saja, yang mana terletak dekat Wallach IS, di mana Bene Gesserit ni secara perincinya, dia orang ini merupakan ahli sihir. Kan dasarnya aku dah cakap dia, dan dia orang punya misi utama adalah untuk membimbing manusia-manusia ke jalan yang lebih baik lah katanya. Dan diorang punya profesi ataupun yang goal dia paling utama adalah untuk developkan Kwisatz Haderach. Okey, di mana Kwisatz Haderach ini mampu untuk memberikan keamanan kepada dunia Arrakis ataupun Dune, dan juga Kwisatz Haderach ni jugalah yang mampu untuk patah balik masa. Bukan patah balik masa, dia dapat akses dalam satu memori di masa lampau, lagi-lagi dekat Empire Rome. Maksudnya kan sekarang ni kan situasi pasal Dune, New Age era apa semua ni kan berlangsung dekat angkasa lepas kan, bukan dekat planet bumi. So Kwisatz Haderach ni, orang yang terpilih Messiah ini kan, ataupun yang dia mention Mahdi apa semua tu kan, dia orang ni seorang karakter ini mampu untuk akses memori dekat planet bumi, yang mana benda tu akan menjadi salah satu weapon yang sangat berkuasa sebenarnya. History, kau boleh tengok balik history di masa lampau. Power lah kiranya Kwisatz Haderach ini. Itu adalah mission utama untuk Bene Gesserit ni. So itu dia houses yang penting untuk dalam cerita Dune ni. Sebenarnya ada lagi houses yang lain, tapi yang tu yang paling
famous lah, major houses lah senang cerita. So kita pergi kepada tempat yang paling famous dalam cerita ni, menjadi tunjang yang aku dah kongsikan sedikit tadi, iaitu Dune itu sendiri. Ataupun dikenali sebagai Arrakis. So Arrakis ni merupakan satu planet padang pasir yang sangat-sangat panas, dan sebenarnya diperkatakan planet Arrakis ini bermula dengan, dulu ada macam tanaman, lepas tu ada air dan sebagainya, but one day dia orang planet Arrakis ini menjadi kering kontang dan menjadi padang pasir dan sebagainya. Dan dekat Arrakis ini telah dihuni oleh satu makhluk yang sangat-sangat besar dan seakan-akan Tuhan dekat planet itu, yang dikenali sebagai Sandworm, ataupun dia punya nama yang orang-orang Fremen ini bagi adalah Shai Hulud. Okay, Shai Hulud ni macam diorang punya Tuhan lah senang cerita orang-orang Fremen ini kan. So Shai Hulud ni merupakan ulat pasir yang gergasi sangat-sangat besar, dan mungkin ada yang tanya macam mana ulat tu boleh ada kat situ. Even dalam buku pun tak silap aku, yang aku dah buat research ni, ada yang katakan ada alien yang letak sandworm tu dekat situ, ada juga yang katakan manusia yang letak sandworm dekat situ untuk menghasilkan spice dan sebagainya lah. Masih lagi tak diketahui secara umum, tak tahulah kok ada yang dah baca Dune sampai chapter house yang terakhir untuk buku Dune tu, boleh komen dekat bawah lah. So kenapa Arrakis ini menjadi planet yang sangat penting kepada penceritaan ini, penting kepada Emperor, penting kepada Space Guild dan sebagainya, adalah satu ni lah bahan rempah dia tu, iaitu dikenali sebagai spice melange. Okay, so macam mana spice melange ini terhasil sebenarnya, dan apakah yang boleh dibuat daripada spice melange ni? So macam mana spice melange ni terhasil? Dia terhasil daripada sandworm itu sendiri, ataupun Shai Hulud itu sendiri. Okay, so prosesnya macam gini. Dia punya Shai Hulud ni ataupun sandworm ini, dia orang ada kitaran dia, sama seperti haiwan lain, rama-rama ke dan sebagainya. Dia orang pun ada kitaran dia, dan bermula daripada telur, lepas tu pergi ke larva, pergi ke larva yang besar sikit, lepas tu dia orang akan melalui satu fasa yang dikenali sebagai explosive spice lah, macam gitu, macam letupan rempah tu. Okay, so macam mana letupan rempah tu boleh terjadi? Dia macam gini tau. Secara geografik ataupun secara saintifik untuk planet Arrakis ini, dia orang punya oksigen level memang sangat-sangat rendah, dan apa gas yang paling utama dekat planet Arrakis ni merupakan nitrogen dan juga carbon dioxide lah. So lepas cacing-cacing ni, sandworm ni, diorang ada dalam tanah tu, diorang dah duduk dalam tanah tu, sehingga kan kalau suhu itu macam panas sikit ke apa semua, akan berlakunya satu letusan. Letusan itulah yang akan menghasilkan spices. Okay, so spices inilah penggunaannya untuk seakan-akan bahan minyak kepada space guide itu, yang kapal yang boleh terbang ataupun boleh travel dengan sangat laju dengan kelajuan lebih kepantasan cahaya. Apa ayat aku dapat terabur ni, tapi korang faham lah maksud aku kan. So itulah kenapa spice itu memang sangat-sangat berkualiti dan juga sangat sukar untuk didapatkan lah. Sebabnya kalau kau nak dapatkan spice ini, kau nak korek spices ini, mesti Shai Hulud ataupun sandworm itu akan ganggu kau punya proses. Selebihnya spices ini dia ada juga benefit kepada orang yang duduk dekat situ, iaitu orang Fremen ataupun kita panggil the way of desert kan. Spices ini telah pun memberikan kelebihan kepada orang-orang Fremen ni. Antara mereka dapat mata biru, dia orang punya ketangkasan, dia orang punya durability, dia orang punya fizikal manusia itu dah macam ekstra sikit. Dia bukan jadi tubuh besar ke apa, tapi mereka ni, orang-orang Fremen ni mampu untuk survive dalam suhu ataupun climate yang sangat-sangat ekstrim sebenarnya. Lepas pada tu pula, tapi kalau kau consume spices ini dengan dosage ataupun dos yang sangat-sangat banyak, benda ni akan memberikan harm ataupun memberikan benda yang tak baik kepada badan kau. Dan spice ini juga penting kepada karakter yang bernama Paul Atreides, ataupun katanya Kwisatz Haderach itulah, yang mana spice ini mampu untuk membantu orang tu, wakil kepada Bene Gesserit itu, untuk macam akses masa depan dan juga masa lampau. Dan juga untuk sandworm ini, sebenarnya sandworm lah yang membekalkan antara air yang terbanyak dekat planet Arrakis itu, dan juga oksigen dekat planet Arrakis. Tapi bukan itu saja, ada satu benda yang penting lagi dalam cerita Dune ini ataupun dekat planet Arrakis itu, di mana sandworm ini juga boleh menghasilkan satu nama ni yang dikenali sebagai water of life lah. Water of life ni yang mana kalau Bene Gesserit minum ataupun Mother Reverend minum, ataupun orang-orang yang berkaitan yang ada genetik Bene Gesserit ni, tak kira lelaki ataupun perempuan, mereka akan dapat mengakses masa lampau. Okay? So dalam spoiler alert, dalam cerita Dune Part 2 telah pun Paul
Atreides dan juga Lady Jessica telah minum Water of Life ini, dan mereka dapat tahu mereka punya sejarah silam lah, zaman lampau-lampau sebagainya, semua dah tahu. So mereka semua ni macam dibebankan oleh memori-memori masa lampau, termasuklah dengan Paul Atreides. Okay? Dan dekat Dune itu juga, untuk orang-orang Fremen itu sendiri, mereka telah ditanam dengan satu spekulasi di mana akan ada seorang Messiah yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar, bukan ke jalan benar, ke ambang kemenangan untuk orang-orang Fremen ni lah, iaitu dikenali sebagai Kwisatz Haderach lah, di mana ramai yang katakan lisan al-gaib ini adalah Paul Atreides, daripada House of Atreides dan anak kepada Duke Leto Atreides, yang mana dia ni anak Paul Atreides ni anak kepada salah seorang Bene Gesserit, iaitu Lady Jessica, dan Lady Jessica ini telah mengandungkan maksudnya dalam profesi untuk Bene Gesserit ni, mereka hanya mampu menghamilkan anak wanita saja supaya bilangan Bene Gesserit akan sentiasa bertambah dan mengawal segala houses ataupun kerajaan-kerajaan. Tapi bila mana Bene Gesserit melahirkan seorang anak lelaki, ianya akan pergi kepada profesi itulah, iaitu melahirkan seorang Messiah. Okay, so sepatutnya Lady Jessica, Mother Reverend, dia ada bagi tahu dekat Lady Jessica yang mana kau sepatutnya lahirkan anak perempuan, tapi accidentally Lady Jessica melahirkan anak lelaki yang mana dikenali sebagai Paul Atreides. So disebabkan itu Bene Gesserit telah pun memberikan satu ujian kepada Paul Atreides ini, di mana dia akan dicocok oleh satu racun lah apabila dia masukkan tangan dia dalam kotak tu. Sebenarnya kalau untuk wanita, benda tu kau tak akan rasa sakit pun, tapi untuk lelaki kau memang akan rasa sakit, sebab memang Bene Gesserit mencari lelaki untuk mengetuai kumpulan ataupun gerombolan ataupun kerajaan selepas ini. Dan surprisingly, Paul Atreides lepas ujian itu, dan Bene Gesserit katakanlah, good luck lah, semoga kau survive untuk penceritaan ini. Dan untuk cerita Dune Part 1 pula, okay, kita dah habis lah story tadi, kita cerita pasal movie pula. Untuk Dune Part 1, telah berlakunya satu kekecohan di mana Emperor Shaddam tak berpuas hati dengan Atreides. Kenapa dia tak berpuas hati? Sebabnya houses yang lain, minor houses dan sebagainya, Spacing Guide dan sebagainya itu sangat menguji kerajaan House of Atreides, kerana dia punya leader tu sangat-sangat mempunyai karisma yang sangat luar biasa, iaitu Duke Leto Atreides, yang mana pada waktu itu Emperor Shaddam rasa khawatir, rasa risau, takut dia punya position itu tergugat. Dia telah berkomplot dengan Bene Gesserit, juga pernah diorang berkomplot juga dengan The Harkonnens untuk melenyapkan Atreides daripada permukaan peta galaksi lah. So memang betul, memang orang-orang Atreides dilunyaikan oleh Saudaka punya army dan juga Harkonnens pada waktu itu. So hancurlah, Duke Atreides mati. Tapi siapa yang survive? Kita ada Duncan Idaho, kita ada juga Lady Jessica, kita ada juga Paul Atreides lah, yang mana katanya akan jadi Messiah kepada orang-orang Fremen. Okay, so pada waktu ini diorang pergilah dalam Dune Part 2 pula, diorang pergilah ke ke Arrakis itu. Sorry, aku ada skip kan sebenarnya cerita. Aku sorry. Patutnya dia macam ni. House of Atreides itu bertempat dekat Caladan, okay? Tapi diorang telah mendapat akses daripada Emperor untuk in charge pula dekat Dune tu, dekat Arrakis tu. Sebelum ni, siapa yang in charge dekat Arrakis itu adalah Harkonnens, okay? So tiba-tibanya orang Harkonnens rasa bengang, dah kenapa pula Emperor bagi orang Atreides untuk pemerintahan apa semua kan. Tiba-tiba Atreides ni daripada planet Caladan, diorang berpindah ke berpindah ke Dune untuk mengawal lah spies, melanjir dan sebagainya, untuk berkhidmat di bawah Emperor. Rupa-rupanya itu hanyalah propa ataupun hanyalah satu perangkap yang disetupkan oleh Bene Gesserit, disetupkan oleh Emperor dan juga Harkonnens. Okay? So pada waktu ini, sekarang dalam Dune Part 2, spoiler alert, Paul Atreides ingin membalas dendam lah kepada Harkonnens dan segala orang yang terlibat yang menghancurkan Atreides. Okay? Dan juga masa ni lah Paul Atreides belajar The Way of the Desert bersama dengan orang Fremen, dan dia dapat tengok the past and the future, dia dapat tengok waktu dia mati, dia dapat tengok waktu dia tak mati. So itulah dia. Ramai yang katakan dia ni adalah Messiah. Sebenarnya tidak pun untuk The Fremen, bukan Messiah pun. Itu hanyalah propa yang diciptakan oleh mak kepada Paul Atreides, iaitu Lady Jessica, yang konon-kononnya nak katakan betul Paul itu adalah Messiah. Tapi in fact Paul bukanlah Messiah at all. Dia ada dua karakter yang dikatakan adalah Messiah. Tapi yang kita tahu dia adalah lelaki dan mampu untuk menunggang
aku dah lupa nama, Sandworm tu apa semua kan. Kita ada dua lelaki iaitu Paul Atreides dan juga Fate daripada Harkonnens, juga anak saudara kepada Baron Vladimir. Okay, so pada waktu ini sebenarnya memang betul Paul bukanlah Messiah yang mampu untuk selamatkan Fremen pun. Dalam Dune Part 2 sebenarnya Paul Atreides menggunakan Fremen untuk memuaskan dia punya revenge kepada kepada Harkonnens dan juga kepada Emperor. That's why dekat ending scene pada Dune Part 2 itu telah berlakunya satu duel di antara Paul Atreides dan juga Fate pada waktu itu, dan surprisingly memang Paul Atreides menang, dan Paul Atreides telah mengugut Space Guard telah mengugut Emperor pada waktu itu. Kalau kau tak bagi aku in charge of this, aku akan letupkan spices kau yang ada dekat Dune ni. Tapi mereka semua tak percaya. Orang-orang atasan dekat sana tak percaya yang Paul Atreides akan buat. So ianya berakhir dengan tak salah aku dah lupa sebenarnya dekat Dune Part 2 Paul berjaya in charge ataupun dia akan berkahwin ketat dengan Princess Irulan. But yeah, I think that's it lah. Aku rasa aku kena buat correct plot yang spesifik untuk Dune Part 2. Yang ni general saja, gambaran untuk history pasal Dune, macam mana dunia Dune itu tercipta, macam mana apa yang terjadi dekat Dune Part 1 dan Dune Part 2 secara general saja. Aku harap korang faham, and sorry sangat-sangat sebab makan masa yang sangat-sangat lama untuk explainkan benda ni, dan aku nak minta maaf kalau aku punya explanation ini tak mampu beri korang satisfaction ataupun tak mampu untuk menjelaskan kekeliruan yang ada dalam kepala korang. Okay, I will try my best in the next video. Kalau video ni diterima orang apa semua, aku akan buat lagi lah pasal Dune. Kalau tak apalah, aku tak akan buat dah pasal Dune. Aku akan layan seorang ni lah Dune ni. So macam tu lah. Okay, so itu dia sedikit sebanyak secara general yang pasal Dune. And kita jumpa lagi dalam video akan datang lah. InsyaAllah akan ada correct plot untuk project Dune ini lagi. Okay, sementara tunggu buku aku sampai buku Dune. So itu sahaja video hari ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Stay safe semua. Silence. Tak ada. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.